Bab bersembahyang di atas khumrah, sejadah kecil ataupun tikar kecil yang dijadikan sebagai sejadah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Maimunah bintul Harith, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang wa ana hidha'ahu, ketika aku berada di sebelahnya, ketika aku sedang berhaid, ketika aku sedang dalam keadaan kotor, yakni datang haid. Wa rubbama asabani thawbuh, kadang-kadang kainnya mengenaiku apabila baginda bersujud. Dan baginda bersembahyang 'alal khumrah, di atas tikar kecil. Babus salati 'alal hasir, ini bab bersembahyang di atas tikar besar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ada seorang lelaki daripada Ansar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bertubuh besar, saya gemuk sangat. Dia seorang yang gemuk. La astati', saya tidak dapat bersembahyang bersamamu. Dan dia telah membuat makan untuk Nabi SAW, dan dia menjemput baginda pergi ke rumahnya. Dan dia berkata, fasalli, engkau bersembahyanglah, supaya dapat kulihat bagaimana engkau bersembahyang, dan dapat ku ikut panduan yang diberikan olehmu itu. Mereka pun menjirus hujung tikar dengan air. Fakana lahum, tikar mereka. Faqama, baginda pun berdiri lalu bersembahyang 2 rakaat. Qala fulan ana al-Jarud, kepada Anas bin Malik, akana, adakah Nabi SAW selalu bersembahyang duha? Anas berkata, tidak pernah kulihat beliau bersembahyang kecuali pada hari itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW selalu mengunjungi Ummu Sulaim dan masuk waktu sembahyang. Kadang-kadang kebetulan masuk waktu sembahyang. Bila baginda pergi ke rumah Ummu Sulaim, baginda pun bersembahyang di ala bisatil lana, di atas hamparan kami, yaitu hasir, tikar yang mana dia, yang di Ummu Sulaim, merenjiskannya dengan air ataupun membasuhnya dengan air. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 'alal hasir, di atas tikar besar, wal farwah al madbu'ah, kulit binatang bersama bulunya yang telah disamak, dan juga di atas kulit binatang yang masih ada bulunya yang disamak. Babur rajul yasjudu 'ala thawbih, ini bab seseorang bersujud di atas kainnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, kami selalu bersembahyang bersama Rasulullah SAW ketika panas terik. Apabila seseorang daripada kami tidak dapat menetapkan wajahnya di atas bumi, dia akan menghamparkan kainnya lalu bersujud di atasnya. Bab taswiyatus sufuf, ini bab menyamakan saf-saf. Riwayat daripada Jabir bin Samurah berhubung dengan saf-saf yang di hadapan. Beliau pun menceritakan kepada kami daripada Musayyab bin Rafi', daripada Tamim bin Tarafah, daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak mahukah kamu membuat saf seperti mana malaikat membuat saf menghadap Tuhan? Ketika menghadap Tuhan, mereka qulna, kami pun bertanya, bagaimana malaikat itu membuat saf ketika menghadap Tuhan? Qala, Nabi SAW menjawab, yutimmuna as-sufuf al-muqaddamah, mereka menyempurnakan saf-saf di hadapan, wa yatarasuna fi as-saf, dan mereka berbaris di dalam saf itu dengan rapat-rapat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menghadap orang ramai dengan wajahnya, lalu berkata, aqimu sufufakum, sempurnakan saf kamu. 3 kali. Wallahi, demi Allah, sama ada kamu membetulkan saf-saf kamu, atau kalau tidak, Allah akan menimbulkan perselisihan di antara hati-hati kamu. Qala, perawi berkata, yang Nu'man bin Bashir, aku pun nampak orang melekatkan ataupun merapatkan bahunya dengan bahu kawannya, lututnya dengan lutut kawannya, dan tumit Ka'ab, buku lalinya dengan buku lali kawannya. Yang ini buku lali kawannya, buku lali orang sebelah dia lah, orang sebelah dia. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, Nabi SAW selalu menyuruh kami supaya betul berada dengan betul dalam saf, seperti mana diperbetulkan kayu anak panah, kayu yang akan dibuat sebagai anak panah, sehingga apabila baginda yakin bahawa kami telah mengambil pengajaran itu daripadanya dan kami telah pun faham, aqbala dhata yaumin biwajhi, pada suatu hari baginda menghadap kami, yakni dengan mukanya, yakni berpalinglah. Idza rajulun, tiba-tiba ada seseorang yang terkedepan dadanya, kehadapan sedikit dadanya. Faqala, terus baginda bersabda, la tusawwunna sufufakum, pastikan kamu membetulkan saf-saf kamu, kalau tidak Allah akan memalingkan muka-muka kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Bara' bin Azib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu pergi di celah-celah saf dari satu penjuru ke penjuru yang lain dengan menyapu dada-dada kami dan bahu-bahu kami, sambil baginda bersabda, jangan kamu berbeza-beza, yakni berdiri dengan keadaan tidak sama, nanti akan berbeza-beza pula hati-hati kamu. Dan baginda selalu bersabda, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya, yusalluna, berselawat, yakni kalau Allah merahmati, kalau malaikat mendoakan kebaikan untuk saf-saf yang permulaan, untuk saf-saf yang pertama di bahagian depan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbetulkan, yakni saf-saf kami apabila kami berdiri untuk sembahyang. Apabila kami telah pun berdiri betul, barulah baginda bertakbir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini ada beberapa sanad ini. Hadis Ibnu Wahab, Imam Abu Daud ambil daripada Isa bin Ibrahim Al-Ghafiqi, qala hadatsana Ibnu Wahab, waktu pemalingan sanad ada. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Laits. Hadis Ibnu Wahab lebih sempurna. Lepas tu dia ambil ni daripada Muawiyah bin Salih, daripada Abi Zahiriyah, daripada Kathir bin Murrah, daripada Abdullah bin Umar. Ibnu Wahab ni ada sebut Abdullah bin Umar dalam sanad dia. Sementara dalam riwayat Qutaibah bin Sa'id yang juga di bahagian atasnya mengambil hadis ini daripada Muawiyah bin Salih, dia ambil daripada Abi Zahiriyah, dia sebut Abi Syajarah. Siapa Abi Syajarah tu? Imam Abu Daud sebutkan kemudian di akhir itu, iaitu Kathir bin Murrah. Qatullah lah. Abi Zahiriyah tadi dalam riwayat Ibnu Wahab, Abi Zahiriyah ambil daripada Kathir bin Murrah. Dalam riwayat Qutaibah ni Abi Zahiriyah ambil daripada Abi Syajarah. Qatullah ya. Cuma tadi Kathir tu nama dia, Abi Syajarah ni kunyah dia. Tapi dalam riwayat Qutaibah ni tidak ada disebut dia Kathir bin Murrah ni ataupun Abu Syajarah tu mengambil daripada Ibnu Umar, tak ada sebut. Itu beza dia. Artinya sanad dia tu putus di situ. Sanad dia tu putus, mursal maknanya. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbetulkan ataupun jagalah saf-saf
Dan samakan bahu-bahu kamu. Suddul khalal, kamu tutuplah kekosongan. Kamu isikan celah-celah tu. Makna biar penuh. Walinu bi aidikum ikhwanakum, bi aidi ikhwanikum. Dan berlembutlah kamu di tangan saudara-saudara kamu. Isa dalam riwayatnya, kedua orang kan perawi dari Imam Abu Daud ambil tu, Isa seorang, lepas tu Qutaibah seorang tu guru dia. Dalam riwayat Isa tidak ada sebut ini bi aidi ikhwanikum, cuma ada sebut linu saja, berlembutlah kamu. Bi aidi ikhwanikum, di tangan saudara-saudara kamu, itu tak ada. Wala tadharu furujatin lisyaitan, jangan kamu biarkan kekosongan-kekosongan ataupun tempat-tempat yang kosong untuk syaitan. Sesiapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungkan dia dengan rahmatnya. Dan sesiapa yang memotong saf, Allah akan memotong rahmatnya daripada dia. Abu Daud berkata, Abu Syajarah iaitu Kathir bin Murrah, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, betulkan saf-saf kamu, wa qaribu bainaha, dan dekat-dekatkan, berdirilah dekat-dekat, wa hadhu bil a'naq, dan samakan tengkuk kamu. Fawalladhi nafsi biyadihi, maka demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, sesungguhnya aku nampak syaitan masuk di tempat kosong dalam saf itu, ka'annahal hadaf, seperti kambing, seperti kambing hitam. Nampak tu, yang kecil, kambing hitam yang kecil, Nabi nampak gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, samakan saf-saf kamu, kerana sesungguhnya menyamakan saf itu adalah termasuk di antara kesempurnaan sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, meriwayatkan daripada Muhammad bin Muslim bin As-Sa'ib, sahib al-Maqsurah, penjaga Maqsurah. Beliau berkata, aku telah bersembahyang di sebelah Anas bin Malik pada suatu hari. Beliau pun berkata, kamu tahukah kenapakah kayu ini dibuat, disediakan? Saya berkata, tidak tahu demi Allah, sungguh saya tidak tahu. Sungguh pun saya tak tahu. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang kayu ini di tangannya. Lalu baginda bersabda, betulkan, wa'dilu sufufakum, betulkan saf kamu. Dia tunjuk dengan kayu. Riwayat satu lagi sanad itu juga di bahagian atasnya, cuma di bahagian bawah dia beza sikit. Dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk bersembahyang, baginda akan memegang kayu tadi dengan tangan kanannya, kemudian berpaling, lalu berkata, i'tadilu, kamu berdiri betul lah, samakan saf kamu itu. Kemudian dia pegang dengan tangan kiri. Mana pegang tangan kanan? Betul, samakan saf. Dia pegang tangan kiri, betul, saf, samakan saf. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan saf yang di hadapan, kemudian yang mengiringinya. Kalaupun ada sebarang kekurangan, biarlah ada pada saf yang belakang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum, yang terbaik di antara kamu ialah alyanukum manakiba bis salah, yang paling lembut bahunya dalam sembahyang. Bab sufuf bainas sawari, ini bab saf di antara tiang-tiang yang di dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdul Hamid bin Mahmud, beliau berkata, aku telah bersembahyang bersama Anas bin Malik, sembahyang pada hari Jumaat, sembahyang Jumaat lah. Fadufi'na ila sawari, kami terdesak, terpaksa pergi ke tiang-tiang. Ada di antara kami yang
tampil ke hadapan, ada marah ke hadapan. Ada di antara kami pula yang hundur ke belakang. Maka Anas berkata, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami selalu menjaga daripada berlakunya perkara ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa bab kita baca mula-mula malam ni, iaitu sembahyang di atas khumrah. Khumrah ni tikar kecil. Tikar kecil yang dibuat daripada daun pokok tamar lah. Daun pokok tamar tu dia jalin-jalin sepuluh tikar tempat kita lah. Tikar tempat kita tu daun galai, daun mengkuang dan sebagainya. Jadi dia jalin tu tu buat sekadar cukup untuk letak muka dan tangan. Tikar saat ni kecil untuk letak muka dan tangan dah satu. Itu orang panggil khumrah. Di zaman Nabi SAW dia buat dengan daun tamar itu. Di zaman kemudian ni, bila maju teknologi buat kain ke apa ni, sejadah kecil. Tu orang panggil khumrah. Boleh guna, ada dalam sunnahnya, tidak salah. Apalagi kalau di tempat yang terpaksa kena semaya di luar lah, di atas jalan kalau misalnya kita kata, ada tu lebih baik sebab suci. Jadi Imam Abu Daud tujuan buat mari tajuk ni nak cerita tak apa sembahyang dengan berlapik. Dengan berlapik. Tidak kata tak boleh. Sepuluh orang Syiah ajar tak boleh. Kalau dia sembahyang atas lapik ni pun atas apa nama ni, permaidani atau kapet ke apa ni, dia akan letak juga batu Karbala dipanggil. Apabila dia nak dakwah orang ahli sunnah, dia nak kelirukan orang ahli sunnah, dia kata sahabat-sahabat dulu Nabi pun suka sembahyang di atas tanah tu. Sembahyang atas tikar ni ada juga, tapi tidak banyak. Umar bin Abdul Aziz siapa tak say kalau sembahyang atas tikar ni, nak sembahyang atas tanah. Ada riwayat daripada dia, mana kalau atas tikar pun dia ambil juga tanah tu nak letak dahi tu atas tanah. Ada sampai begitu sekali. Jadi Imam Abu Daud di sini, begitu juga imam-imam yang lain dalam Bukhari, dalam mana pun ada tajuk-tajuk seumpama ini, nak menceritakan tak apa sah sembahyang tu, tak bubuh tanah pun. Hak bubuh tanah saat ni, kalau kita orang ahli sunnah, kalau kata lebih sembahyang atas tanah mana-mana lah, tidak kata tanah Karbala. Dia ni khusus dengan tanah lah Syiah ni. Bukan semua tanah Mekah pun tak ada kelebihan, tanah Madinah pun tak ada kelebihan, tanah Karbala tu ada kelebihannya. Dia adalah buat macam-macam lah, 4 segi, 3 segi, macam-macam batu tu kecil. Kalau dia sembahyang sekali dengan kita, dia tak pakai batu tu. Kalau dia sembahyang taqiyah lah, dia nak susuk akidah dia. Tapi kalau dia sembahyang di rumah dia, seorang atas pokok dia mesti pakai batu. Mesti pakai batu tu. Itu cara Syiah. Ahli sunnah tidak lagu tu. Ahli sunnah pegang hadis mana? Ni hadis-hadisnya. Ini hadis-hadisnya. Sembahyang atas khumrah tak apa. Mana setiap hak kita buat ni ada hadis. Kalau kita tanya Syiah, pada mau buat lagu tu mana ada hadisnya? Nabi sembahyang atas batu Karbala kah? Tengah-tengah, tak boleh royak. Sayyidina Ali sembahyang atas batu Karbala, kau tanah Karbala pun tengah-tengah juga. Sayyidina Hasan dak juga. Sayyidina Husain dak juga. Pasal dia buat demo lah, buat agama sendiri. Sebenarnya dalam agama adalah tak ada. Kalau kata sebut dalam kitab kita ahli sunnah, dalam hadis ni sembahyang atas tanah, sembahyang padang, mana-mana lah, tidak khusus tanah yang tertentu ni. Jadi lebih tanah Karbala pula daripada tanah Mekah dan Madinah. Tujuan dia buat apa dia buat gitu? Dia nak suruh nak kikih, rasa hormat, rasa suci. Tanah suci ni mana? Mekah, Madinah. Hak tu kita panggil tanah sucinya, supaya hilang hak tu. Bila dalam sembahyang pun letak tanah lain. Tu tujuan. Tapi tak royak selalu. Lama-lama dia royak. Ini menunjukkan bahawa tanah Karbala ni lebih daripada tanah Mekah dan tanah Madinah. Sehingga mengikut riwayat Syiah ni, hak tak betul lah ni, royak nak royak. Hak tak betul ni. Kononnya dalam riwayat dia, tanah Karbala ni bahah dengan tanah Kaabah depan Tuhan. Masing-masing royak kelebihan dia lah. Suk-suknya
Karbala ni, tanah Karbala ni kata tanah dia ni hak lebih sebab Sayyidina Husain ke apa dikebumikan di situ. Aku tu baginya. Mekah kata tanah aku lah lebih sebab Kaabah duduk. Tuhan pun kata gana, diam belaka. Diam wahai tanah Kaabah. Kalau tidak kerana Karbala ni aku tak buat kamu. Siapa gitu. Ni kesesatan dia tu. Tapi benda-benda tu mula-mula dia tak rayak kita. Tapi kalau kita pergi tu lama jumpa, akan jumpa. Lama banget jumpa. Jadi buat dia tak boleh. Tapi dia boleh semaya. Kadang-kadang kita tengok dia semaya seperti kita. Itu takiyah. Takiyah ni dia pura-pura nak tarik kita, tak sewi rapat belak, dia semaya seperti kita. Benda hak tidak sah bagi dia kalau buat dalam semaya, tapi kerana nak jaga kan, sah, jadi sah. Tu peliknya ajaran dia. Pelik. Misalnya amin. Tu. Kata derah amin, batas semaya. Tu kalau mengikut dia. Tapi kalau duduk sekali dengan kita boleh jadi derah lagi dia pada kita. Nak suruh kita ni yakin, tidak ragu dengan dia. Bila kita mesra dengan dia boleh royak sikit. Dia royak. Itu cara dia. Misalnya sekarang ni, apa yang ada nampak lah tepi jalan, tubik. Macam mana tu kain rentan tu? Pasal Imam Mahdi, pasal gapo. Kita pergi ke masjid punya sebar tu. Risalah-risalah kecil cara ke Imam Mahdi, Sayyidina Ali. Tapi yang dia sebut dalam tu benda hak betul. Dia sebut tu tentang Sayyidina Ali tu daripada riwayat kita, daripada hadis kita. Tentang Imam Mahdi pun riwayat kita juga. Sebenarnya pokok dia. Aku dah beringat sikit tu. Pokok Syiah tu. Cara dia dah nak masuk, dia riwayat hak kita dulu. Lepas tu dia kena alah ke dia. Begitu cara dia. Pasal apa? Inilah sekat sibuk lu benar ke apa ni lah. Jadi naik angin. Contoh ekor orang kita pun keliru banyak. Ramai lah keliru. Jadi dia buat tubik benda-benda tu. Buat tubik ni dia tak royak dia selalu. Dia royak hadis kita. Memang ada sungguh Imam Mahdi. Tapi kalau kita tanya Imam Mahdi, hak kita percaya juga Imam Mahdi, hak dia percaya serupa kok. Lain. Tu dia cerita kemudian, dia tak royak lagi. Tu. Itu cara pokok dia. Sebab itu kita jangan keliru. Jangan kata dia semaya apa kita. Memang apa? Dia semaya. Kalau ni dekat kia ni, batas semaya. Kalau pegang gini semaya ketika qiyam, batas semaya. Dia semaya kena betul tangan. Tapi dia semaya sekali lagi kita, dia boleh. Sebab dia ajar lagi Khumaini sendiri ajar. Khumaini sendiri sebut dalam kitab dia batas semaya. Tapi kalau secara taqiyah tak batas. Khumaini sendiri sebut. Maknanya taqiyah ni kalau semaya dengan orang ahli sunnah, okey. Tak batas semaya. Benda yang batas jadi tak batas. Kerana nak mengelirukan orang, nak menipu orang lah hakikatnya. Tu. Itulah ajaran Syiah. Tak boleh baik, tak boleh dengan dia ni. Kalau kita leka sikit, kena ke dia lalu. Kena ke dia. Babus salati 'ala al-hasir. Tak padah hak tadi. Imam Abu Dawud mari salat gibah. Semaya atas tikar. Hak ni hak tadi tikar kecil pada untuk muka dan untuk tapak tangan saja. Ni semaya atas tikar besar. Tikar besar ni maknanya muat lah. Kaki, sepatutnya bila kita sujud tu, kepala, ni dahi dan tangan pun kena juga. Tikar hak biasa, seperti sejadah tu. Boleh juga lagu tu. Ayatnya ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi guna tu. Yang kita buat ni orang ahli sunnah ni, kalau kita tanya hadis ada? Ada. Kalau kita tanya Syiah, macam batu Karbala, ada kan Nabi buat? Dia tak boleh nak ayat mana benda tu, tak ada lagi. Takkan Nabi ambil batu Karbala? Ada dalam hadis mana? Hadis palsu dia lah kalau ada apa. Kalau cari dalam kita tak ada. Tak ada gitu. As-salati 'ala al-hasir, sembahyang di atas tikar. Tikar sini maksud tikar besar. Riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ada seorang Ansar kata, wahai Rasulullah, saya ni gemuk sangat, besar, gemuk sangat. Wa kana dhahman. Ni wa kana dhahman ni Anas kata dia tu memang gemuk lah. Gemuk. Dia pun kata, ni kata-kata dia pula. Jadi wa kana dhahman itu jumlah mu'taridah orang panggil. Bukan hak orang tu kata. Sahabat Ansar tu kata, hak Anas kata. Hak dia katanya sambungan hak dia kata. Ni la astati'u
aku tidak dapat bersembahyang bersama engkau, tak boleh pergi sembahyang, gemuklah je, nak berjalan pun tak selesa. Lepas tu dia pun ajaklah Nabi SAW, buat makan, ajak Nabi SAW pergi ke rumah dia. Nabi SAW pun pergi, dia pun suruh Nabi sembahyang, minta Nabi sembahyang di rumah dia untuk saya tengok bagaimana sembahyang, cara Rasulullah sembahyang. Lepas tu bolehlah aku tu, kata dia. Ada Nabi SAW kata tak apalah, baiklah. Mereka pun basuh jiru air di ujung tikar tu. Mungkin tikar tu bukan najis, cumanya hitam kau sikit kau atau lagu mana kau basuh sikit. Nabi SAW pun berdiri dan sembahyang 2 rakaat. Jadi perawi di bawah Anas, dia kata, anak kepada Al-Jarud itu, dia kata kepada Anas, Rasulullah selalu sembahyang duha kau? Anas kata, aku tak pernah tengok dia sembahyang kecuali pada hari itu. Hari itu dia tengok, aku tengok dia sembahyang. Tapi dia tak ayat juga dia niat sembahyang duha tu, tak ada. Sembahyang tu pada waktu duha. Itu yang dikatakan sembahyang duha tu, pada waktu tu. Aku tak pernah tengok, kata dia, kecuali pada hari itu. Jadi di sini hak naknya, hak berkenaan dengan bab ni, disediakan tikar untuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW tak kata apa. Orang sedia tikar, dia payahlah atas tikar. Kalaulah sembahyang atas tikar tak boleh, sama-sama molek sembahyang atas latar ni, atas tanah ni, tentu Nabi SAW tolak. Ni tidak. Tidak. Dia guna tikar. Ini menunjukkan sembahyang atas tikar itu adalah tak apalah, sunnah Nabi SAW juga. Dan mengikut perkembangan zaman, kalau zaman dulu tikar daripada daun buah pokok tamar tu, kalau sekarang ni boleh buat dengan macam-macam jenis kain lah, macam-macam bahan lah. Untuk sejadah ataupun kapet ni tidak jadi masalah bagi kita orang ahli sunnah wal jamaah, sebab kita ada asas. Nabi SAW bersemaya dengan berlapik ni, kau cuci kau molek, kau bersih kau molek, kau menyebabkan kita jadi khusyuk kau molek semaya ni. Tidak kata jadi dunia, tidak kata jadi tidak ingat kemati, tidak. Kena guna tanah, semaya atas tanah, tidak lagu tu. Kalau ada pun pendapat Umar bin Abdul Aziz, beberapa orang sahabat, itu segelintir sahaja. Kita tak boleh tengok tu, kita kena tengok orang ramai-ramai. Pada waktu kata lagu tu ada sebagai wajib? Tidak juga. Cuma dia mengatakan ada kelebihan lah. Kalau semaya di atas tanah, begitu, bukanlah sebagai wajib. Tak juga. Bukanlah siapa tak sah semaya kalau semaya atas tikar ataupun atas kapet ke apa tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, Nabi SAW bersikap terbuka dengan sahabat-sahabat dia. Jadi kalau orang tu ada keuzuran, memanglah dia satu ketika kita tengok tu Nabi nak pergi bakar rumah orang, tak pergi semaya jemaah. Bukan semua. Dulu kita sudah bahadah tu apa maksud dia. Kalau kita tengok banyak lagi hadis-hadis yang lain, banyak orang yang Nabi SAW kecualikan. Di antaranya orang ni, setengah-setengah ulama kata rajulun minal ansar, ini siapa dia? Nama dia Itban. Tetapi itu tidak tepat, sebab Itban itu tidak. Itu cerita lain. Hak ni hak lain pula ni. Hak ni hak lain pula ni. Dia ni memang gemuk. Nabi SAW kecualikan dia. Jadi gemuk sangat sehingga jadi susah nak pergi sembahyang jemaah ini, termasuk dalam uzur juga. Keuzuran. Tak apa, tak pergi jemaah, tak apa. Nabi SAW bersikap terbuka. 3. Yang keempat, Nabi SAW di Mesra dengan sahabat-sahabat dia, ajak pergi makan, ajak makan di rumah Nabi SAW pergi, tak salah. Ajak pergi makan di rumah, tak salah. Itu sunnah Nabi SAW juga. Sahabat-sahabat pun ada buat, dan dia ajak Nabi pergi makan, tak apa. Ajak makan, maka tak jadi masalah. Itu yang keempat. Yang kelimanya, ajak orang mari semaya di rumah, tak apa. Tak apa. Adakah ni asas semaya hajat? Tak. Dia sebut di sini Nabi SAW semaya 2 rakaat. Tak ada sebut kami ikut di belakang dia, tak ada sebut. Dia nak ambil berkat, nak tengok macam mana hak Nabi SAW, nak ajar ke dia hak Nabi SAW ajar tu tak serupa dengan 2 rakaat. Kalau nak kira macam-macam cara dia semaya tu, tidak akan dapat menggambarkan kesemuanya. Tentu sekali hak Nabi ajar tu, tunjuk tu, ia sesuai dengan dia sebagai seorang yang gemuk. Ia sesuai dengan dia. Misalnya kalau orang gemuk, dia tak boleh bangun selalu sekaligus kan, daripada sujud tak boleh bangun, dia kena tekan dulu ke kadang-kadang ke. Sebab itulah
beza dalam mazhab Syafi'i. Dia beza. Dia ada orang panggil jalsah istirahah. Jalsah istirahah. Tapi bila nak bangun tu duduk dulu. Jadi orang mazhab lain tak terima tu. Mazhab lain kata tu Nabi ajar kepada orang uzur tu, lagu tu. Bukan untuk semua. Orang yang tidak uzur bangun selalu. Tak ada jalsah istirahah. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni ajar sahabat dia sesuai dengan keadaan dia. Misalnya orang tadi boleh jadi Nabi SAW, walaupun tak ada sebut di sini, kira-kiranya berdasarkan riwayat yang lain, boleh jadi Nabi SAW ada tunjuk cara-cara dia. Dengan cara tekan ke, tak apa, benda-benda gitu, buat gitu tidak membatalkan sembahyang, tidak jadi mengurangkan sembahyang. Tak apa. Tekan kau dulu nak bangun, tidak kata bangun cah selalu. Itu sesuai dengan orang gemuk. Lepas tu duduk, seperti duduk tahiyat awal kita kata. Duduk tahiyat awal walaupun tahiyat akhir. Itu berat tu kepada orang yang gemuk. Tapi kalau duduk seperti tahiyat akhir, mudah kepada dia. Lebih selesa. Daripada situlah Imam Malik dia kata semua duduk ni duduk seperti tahiyat akhir belah. Kalau sembahyang. Hak 2 rakaat ke 4 rakaat ke semua duduk seperti tahiyat akhir. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah pula kata semua duduk ni seperti duduk tahiyat awal belaka. Tak kira 4 rakaat. Imam Syafi'i kata duduk tahiyat awal ni seperti kita duduk tahiyat awal tak ramai-ramai. Duduk tahiyat akhir tu barulah duduk atas punggung. Gitu. Dia beza. Jadi sebab apa jadi beza? Itulah sebab Nabi kadang-kadang buat gini, kadang-kadang buat gini. Yang Nabi buat gitu tu apa? Kalau kita perhatikan dia ada maksud dia. Dia ada maksud. Misalnya dia nak ajar kepada orang yang uzur, orang yang sakit, orang yang sudah berumur, orang gemuk, misalnya dia buat tak serupa, supaya masing-masing umat ni ambil hak mana yang lebih sesuai dengan dia. Jangan terikat. Kalau terikat tak siapa maksud dia lah. Kalau terikat sebab dia ajar tak serupa tu memang untuk orang macam-macam. Jadi kita ambil lah hak mana sesuai dengan kita, asalkan ada dalam sunnah, tak apa, tak jadi masalah. Ni kalau kita tu katakanlah dah terikat dengan mazhab Hanafi, tak boleh duduklah jalsah istirahat tu. Nak bangun selalu tu bukan senang kepada orang tua, kepada orang sakit orak, ataupun kepada orang gemuk. Alangkah baiknya kalau ikut cara hak Syafi'i riwayat tu, terbukalah. Sebab tu pun Nabi ada tunjuk juga. Apa salahnya? Sebab itu penting. Kelebihan makna kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah ni, memang kelebihan dia nampak sekali. Tapi kalau kita mengikatkan diri kita, menyusahkan diri saja, seperti Yesus lah tu. Sedangkan Nabi SAW sudah ajar macam-macam ada cara, supaya kita pilih lah mana hak sesuai dengan kita. Gitu. Jadi Anas kata dia tak pernah melihat Nabi SAW bersembahyang kecuali pada hari itu. Pada hari itu sembahyang duha. Dan di sini tidak berjemaah, tak ada jemaah. Sebab itulah tak boleh buat dalil, tak ada dalil sembahyang duha tu berjemaah, tak ada. Bahkan Ibnu Umar mengatakan bid'ah sembahyang duha tu dengan berjemaah. Sebab apa di sini pun tak ada menunjukkan dia sembahyang sekali. Anas kata ni. Lepas tu sahabat tu ajak pergi rumah dia ada sekali. Dia kata untuk aku tengok. Padahal kita kata tengok belas sembahyang pun boleh juga, tapi tak sembahyang sih. Memang tak sembahyang. Sebab apa? Ini sembahyang duha. Kalaulah di sini walaupun sekali Nabi SAW buat dengan berjemaah, tentu semua ulama terima sembahyang berjemaah lah duha. Tapi tak ada terima lah. Supaya sembahyang tahajud kan, buat belaka jemaah. Memang ada pun jemaah, tapi hak sembahyang duha tidak. Sembahyang masing-masing lah, sendiri-sendiri. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik lagi, Nabi SAW selalu pergi ziarah Ummu Sulaim. Apa Ummu Sulaim dia selalu pergi ziarah? Sebab dia termasuk dalam maharim dia, mana orang yang haram nikah dengan Nabi SAW. Sebab tu kita tengok Ummu Sulaim mesra dengan Nabi, kadang-kadang macam-macam lah dia khidmat kepada Nabi SAW. Itu tidak sesuai dengan orang asing, tidak sesuai dengan orang lain yang halal berkahwin dengan Nabi SAW. Kadang-kadang masuk waktu sembahyang, bukan waktu sembahyang sini maksudnya sembahyang 5 waktu tu, tak, sembahyang lain-lain lah, sembahyang sunat. Bila masuk waktu sembahyang, maksudnya sembahyang sunat. Di sini bukan waktu sembahyang hak 5 waktu tu. Kalau sembahyang hak 5 waktu tu, Ummu Sulaim pun duduk di Madinah tu jugalah. Nabi SAW tak tinggal sembahyang di masjid tu, dia berjemaah. Kalau hak sembahyang fardu, ini menunjukkan sembahyang hak lain.
Tapi hak semaya hak terikat dengan waktu. Hak terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu tu misalnya apa dia? Semaya tahajud kau kita kata. Semaya witir kau kita kata. Semaya duha kau kita kata. Bila masuk waktu. Dia bersembahyang di ala bisatillah, atas hamparan kami. Hamparan kami iaitu hasir, tikar, yang kami basuh dengan air. Kami basuh dengan air. Ini semua menunjukkan boleh sembahyang di atas hamparan. Tak kira lah dalam bentuk apa, tikar ke. Dan hamparan itu kalau sekiranya tidak molek lah, dah basuh lagi. Tak molek lagi, basuh tu. Apa Nabi guna juga kalau tak molek tikar tu? Sembahyang atas tanah sudah lah. Dah sembahyang atas tanah tu lebih molek. Ni tikar basuh tu guna juga. Dah orang sediakan tikar. Menunjukkan asalnya tikar tu molek. Asalnya tikar tu molek. Ataupun lain-lain hamparan itu, itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih baik. Riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 'alal hasir wal farwah al madbughah. Farwah itu maknanya kulit binatang yang disamuk dengan bulu-bulunya sekali. Bulu dia tu pun ada lagi. Bulu dia. Tidak kata kulit yang dikikis, yang dibuang bulu dia, tidak. Itu makna farwah. Boleh juga sembahyang di atas macam tu, boleh. Tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Tak boleh nak buat hujah. Cuma boleh tu berdasarkan dalil yang umum lah. Dalil yang umum. Kalau kita sembahyang atas kapet, kita sembahyang atas kulit binatang yang berbulu, yang sudah suci dah, tak apa. Kita sembahyang atas tu. Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif sebab apa? Sebab adanya Yunus bin Al-Harith itu. Yunus bin Al-Harith. Hadis ini dhaif. Hafiz dalam Taqribut Tahdzib kata, Hafiz Ibn Hajar, Hafiz Ibn Hajar kata apa? Dhaif hadis ini. Keliru Hakim dan Imam Zahabi pun keliru juga. Terikut Imam Zahabi dengan Hakim. Skalanya orang kata, sebab tu anak kata dah dulu. Orang pada umumnya secara kasar boleh, betul orang yang kata kalau hadis dalam Mustadrak Hakim itu, kalau Hakim kata sahih belum tentu. Tapi kalau Imam Zahabi kata sahih, tak apa, kita boleh pakai. Kalau tidak sahih, Imam Zahabi akan kritik. Bukan semua, ada juga setengah-setengah tempat dia terikut dengan Hakim. Dia kata sahih juga, padahal tidak sahih. Dia komen, dia kata sahih. Sebab Hakim kata hadis ini mengikut syarat Bukhari Muslim. Cuma tak ada dalam Bukhari Muslim. Perawi-perawi dia tu adalah perawi Bukhari dan Muslim. Dia kata, Hakim kata. Imam Zahabi tak macam mana, padahal dia tu orang hebat lah. Tapi dia pun jadi terikut hadis ini. Dia pun kata jadi terima juga, sahih juga. Padahal Yunus ni dia tidak termasuk dalam rijal Bukhari dan Muslim. Tidak perawi Bukhari dan Muslim Yunus ni. Yunus bin Al-Harith. Itu sah perkara. Yang kedua, an Abi Aun, daripada ayahnya. Ayahnya tu. Itu mengikut perawi apa lagi? Ulama-ulama rijal majhul. Perawi itu tidak diketahui siapa dia. Dengan sebab itu tidak boleh buat hujah lah hadis ini. Jadi kalau hadis ini, kalau dalam bab hukum hadis dhaif, tak boleh buat hujah. Kita tak boleh pakai. Cuma yang orang duduk pakai juga berdasarkan dalil umum, dalil yang lain, bukan hadis ni dengan sanad ni tidak, berdasarkan dalil yang lain. Babur rajul yasjud ala thawbihi, ini bab seorang bersujud di atas kainnya. Boleh ke tidak sujud atas kainnya? Itu. Hal ni pun Imam Abu Daud buat lanjutkan hak tadi, atas tikar. Kalau atas kain, sebab setengah-setengah ulama kata tikar dia buat daripada daun pokok tamat dan sebagainya. Jadi daun itu daripada pokok tu daripada tanah, mana berkait dengan tanah juga, supaya dengan sujud atas tanah juga. Hak lagu tu tak apa, dia kata, sebab daun tu dia daripada tanah. Jadi Imam Abu Daud ayatnya tak mesti daripada tanah.
Misalnya di atas kain, kain itu dibuat daripada apa-apa, tak apa. Tak mesti daripada tanah. Riwayat daripada Anas bin Malik, kata dia, kami bersembahyang bersama Rasulullah SAW ketika bersangatan panas, ketika panas terik. Kalau seseorang daripada kami tidak dapat meletakkan mukanya ke atas tanah, masa panas sangat, dia akan menghamparkan kainnya lalu bersujud. Mana kain itu dia letak di atas kepala, kalau letak di atas bahu ke, bila nak sujud dia letak kain. Tak apa, lapik lagu tu. Letak kain itu dan sujud atas kain, tak apa. Ini menunjukkan bahawa tidak mesti kena tanah tu, tak mesti kena tanah. Bahkan mengikut keperluan. Bahkan kita kata kalau sembahyang atas kapek, tempat yang tenang, yang sejuk, itu lebih khusyuk. Hak utamanya dalam sembahyang ni khusyuk. Hak tu hak suruhnya. Suruh usaha dapat khusyuk. Ikutlah dengan apa cara. Jadi hak ni tak apa kita kata dah sembahyang panas, kita nak mengelakkan daripada panas tu. Apa sebab? Boleh tu. Nak jaga khusyuk tu. Sebab kalau panas sangat tak khusyuk. Jadi kalau kita sembahyang kita pakai kipas, tak ada zaman Nabi tu. Sebab apa boleh? Molek. Sebab nak khusyuk tu lah. Sembahyang atas kapek ni sedap, lembut, molek. Khusyuk. Kalau sekiranya mari khusyuk, tak apa. Dalam akun, tak ada zaman Nabi, tak apa. Sebab apa? Lebih membawa khusyuk kepada kita daripada hak panas tu. Gitu. Sebab aja kita ambil daripada sini. Nabi SAW tak larang sahabat guna kain. Tidak kata apa ya nak lari daripada panas tu. Rasalah panas. Tidak begitu. Tak apa. Di sini ada satu masalah yang lain pula. Iaitu Imam Syafi'i kata tak boleh. Kalau kain tu kain hak ada di tubuh kita, tak boleh nak lapik dengan hak tu. Kalau kain lain hak tidak bersambung dengan kita, kain serban kalau kita letak, tak apa. Walaupun tadi kita sebal, lepas tu dekat nak sujud tu kita letak, tak apa lagu tu. Tetapi kalau kain baju ni misalnya, tak boleh. Dia kata. Tetapi 3 lagi daripada mazhab yang 4 tu kata boleh. Walaupun hak bersambung dengan ni. Dalam riwayat Bukhari gini dia sebut. Hak ni riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud ni nampak macam lebih sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i itu. Sebab dia hamparkan kainnya lalu bersujud. Mana kain tu suku tu baru boleh hampar. Kalau kain hak duduk tubuh nak hampar ke mana? Ini macam kain suku tu dia hampar tu. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari, tentu sekali kita faham dah bila riwayat Bukhari ni kedudukan dia lebih tinggi, lebih istimewa lagi daripada hak lain-lain. Dia kata begini, fayadha'u ahaduna taraf ath-thawb min shiddatil har li makanis sujud. Maka seseorang daripada kami meletakkan hujung kain. Hujung kain itu maksudnya dia pakai ni. Kalau lengan baju ni hujung baju. Hujung, tu orang panggil hujung. Bukan kain lain suku sakat. Di situ. Kerana sangat panas di tempat sujud itu. Hafiz Ibn Hajar kata fil Fath dalam Fathul Bari syarah kepada Bukhari itu dia kata ulama-ulama beristidlal, berdalil dengan hadis inilah tentang harusnya sujud di atas kain yang bersambung dengan orang yang sedang bersembahyang. Kain yang sedang bersambung ni yang dia pakai tu lah, ia terikat dengan tubuh dia. Sujud atas kain tu tak apa. Ini Hafiz Ibn Hajar kata. Dia yang ulama-ulama orang kata boleh tu, hadis ni lah dia pegangnya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi kata pula ni, dia petik ni dalam Badrul Majhud. Wa bihi qala Abu Hanifah wal jumhur. Inilah juga pendapat Abu Hanifah dan jumhur ulama. Kau kata boleh ni kalau dengar baju ni, dengar. Kita sujud atas ni, tak apa. Walaupun ke tangan tu mari dekat sikit, tak apa. Pasal panas ataupun takut jadi tajam kan anak waktu kau kena kau, kita nak mengelak daripada tu, tak apa. Walaupun kain ni, baju ni hak kita pakai yang bersambung dengan diri kita, bukan kain suku, tak apa. Imam Nawawi hak bermazhab Syafi'i itu, dia kata itu pendapat jumhur ulama. Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama. Malik dan Ahmad juga berpendapat begitu, tak apa. Lepas tu Imam Nawawi kata Imam Syafi'i dia pakaikan hadis itu dengan makna kain yang berasingan. Hak kata boleh gunakan kain hak suku, bukan kain hak ada tubuh kita. Tak boleh kain hak ada tubuh kita. Mengikut jumhur ulama tak apa. Tak apa.
Bab taswiyatus sufuf, ini bab menyamakan saf-saf. Riwayat daripada Jabir bin Samurah tentang saf-saf yang di hadapan. Dia menceritakan kepada kami daripada Musayyab bin Rafi', daripada Tamim bin Tarafah, daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tak mahukah kamu membuat saf? Rupanya kita saf dalam semaya ni serupa dengan malaikat. Malaikat pun semaya lagu tu juga menghadap Tuhan. Lagu tu juga menghadap Tuhan. Dalam semaya ni kalau kita perhati, yang dilarang dalam semaya sama ada ia merupakan cara-cara, gaya ataupun amalan syaitan, ataupun amalan orang-orang sombong, ataupun perbuatan binatang. Hak tu hak dilarang. Misalnya cekok pinggan boleh? Ada kau ulama kata semaya boleh cekok pinggan? Tak ada, seorang rambut tak ada dalam dunia. Sebab apa? Nabi SAW larang dah. Macam mana nak adanya? Kalau ada tak boleh, mudahnya kita. Dalam agama ni mudah. Kalau Rasulullah kata terada dah. Tiba-tiba ada kata lagu lain. Tak boleh pakat dah waktu tu. Tak saya siapa pun. Tak boleh pakat dah waktu tu. Misalnya cekok pinggan. Dan Nabi royak ada. Itu syaitan nak lagu tu. Dan dia tak sewi serupa dengan syaitan. Kalau kita buat gitu, makna dalam semaya serupa dengan syaitan. Tak boleh. Serupa dengan ahli neraka. Ahli neraka cekok pinggan juga. Dalam hadis sebut, cekok pinggan bila dia letih. Cekok pinggan juga kalau dalam dunia ni, itu aksi orang hagah, orang sombong, orang nak gocah, nak menunjukkan nilai dia tu. Cekok pinggan juga tak sesuai dengan semaya. Tak sesuai. Begitu juga semaya, tak ada tengok anino kan, sujud bang, itu serupa binatang, memaguk makanan dia, tak sesuai. Duduk serupa anjing, duduk atas punggung. Bila kita duduk tu, kita tidak duduk atas kaki kita, tetapi dengan kaki tu keluar gitu. Duduk atas punggung, kedua-duanya duduk. Lagu tu tak boleh. Sebab apa? Duduk anjing. Lagu tu serupa dengan anjing. Dan banyaklah kalau kita perhati, hak tak sewi serupa lagu tu. Kalau serupa dengan malaikat. Misalnya buat saf, serupa dengan malaikat. Hak tu hak dia suruh serupa. Hak tu tak sewi serupa dengan hak hagah, dengan hak sombong, dengan syaitan, dengan binatang, tak sewi serupa. Nak membiasakan diri kita, biar kita ni sedar bahawa kita satu makhluk yang boleh kita ni masuk dalam kumpulan. Hak tu, hak tak boleh pun boleh. Dalam kumpulan yang baik pun boleh. Bahkan lebih baik lagi daripada malaikat. Itu kelebihan manusia. Malaikat lagu tu dah Tuhan buat. Manusia ni tidak. Nak jadi tak molek pun boleh, nak jadi molek pun boleh. Untuk jadi molek ni kita kena biasakan dengan amalan-amalan, gerak-geri orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik yang bukan daripada makhluk. Hak manusia ni sebab kita malaikat. Hak tu lah hak baik. Kami bertanya, bagaimana malaikat tu buat saf menghadap Tuhan? Nabi SAW menjawab, mereka menyempurnakan saf hak depan. Hak depan tu dia menting benar, jaga benar, dan dia betul berbaris dalam saf. Itu sebab kita nak buat ni. Itu amalan malaikat. Dan setiap satu rukun itu, semaya tu, malaikat, ada setengah-setengah malaikat tu, sepanjang kejadian dia, selama-lama kejadian dia duduk rokok saja. Tuhan buat dia tu lagu tu, rokok sampai ke bila-bila, sampai ke akhir hayat dia. Ada sujud saja. Kita ni Tuhan bui belakang. Hak kelebihan pada malaikat. Tidak sujud sama, tetapi Tuhan ganda-gandakan lebih lagi daripada malaikat. Dan kita dapat habuan, kita dapat menikmati balasan dia, ganjaran dia. Tidak seperti malaikat masuk syurga kau jadi nikmat, dapat nikmat. Tak ada lagu tu malaikat. Hak dapat nikmat ganjaran ialah manusia, walaupun tidak sujud sepanjang hayat. Muka tahu dah tak boleh lagu tu, tapi asal ada, iaitu sekurang-kurangnya dalam semaya, maka balasan dianya Tuhan akan bagi. Gitulah. Seterusnya riwayat daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata Nabi SAW menghadap orang ramai dengan wajahnya, dan baginda bersabda, sempurnakan saf-saf kamu 3 kali. Dia kata, di mana ketika dia duduk, nak semaya dah lah ni, dia paling, dia kata 3 kali, betulkan saf, sempurnakan saf, ataupun betulkan saf 3 kali. Demi Allah, kata dia, kalau kamu tidak betulkan saf kamu, pasti Allah akan perselisihkan
Di antara hati-hati kamu. Allah akan membuatkan hati kamu berselisih. Situ rahsia. Kalau betul, dia akan jadi betul sama-sama kita, jadi sepakat, jadi sekata, jadi sependapat, sehaluan. Mudah nak betul. Tapi kalau tak betul, hati pun jadi tak support. Dengan sebab itu dia suruh jaga sangat sah. Ini adalah ajaran disiplin dalam Islam. Ajaran disiplin dalam Islam. Kalau kita boleh terima hak tu, hak di tempat lain pun sepatutnya gitu juga. Hak tu nak ajar disiplin tu. Lepas kata perawi ni, dia kata lepas tu aku tengok orang macam pelekat, samakan bahu dia. Bahu dengan ni, yang dengan ni. Tak kira lah hak bokok tu tak boleh sama dah. Ni kira hak biasa lah. Dan tak kira hak rendah. Maksud dia ni sama. Maksud dia ni bukan makna kalau hak tinggi dia kena perendah diri dia ke biar melanggar bahu. Semaya tidak suruh lagu tu. Ataupun hak rendah dia kena jinjai kau nak suruh pelanggar bahu. Tidak maksud lagu tu. Tak ada siapa dia pun kata lagu tu. Maksud dia nya ialah biar sama kedudukan bahu. Biar sama kedudukan buku lali. Buku lali tumit tu. Buku lali dan tumit itu. Hak panjang lah ke depan tu tak kira lebih tu. Nak lagu mana hak tu. Hak nak jaganya tumit. Buku lali tu biar sama. Kalau hak atas ni bahu tu sama. Kepada orang hak tidak bokok lah. Dalam riwayat yang lain dia suruh tengkok tu sama. Dia merapatkan bahu dengan bahu kawannya, lutut dengan lutut kawannya. Maknanya sama betul. Dan tidak kata buat kosong lah, tinggalkan ruang-ruang. Dan buku lali dengan buku lali, mata kaki dengan mata kaki. Begitulah yang dibuatnya. Bila Nabi SAW perintah gitu, sahabat-sahabat buat lagu tu. Pengajaran yang Nabi SAW yang seperti itu. Lepas tu pengajaran Khulafaur Rasyidin pula. Selepas tu lagu tu juga menyebabkan orang Islam kita kenal lah dalam sejarah berdisiplin. Sebab itulah hasil daripada hal ni. Sahabat-sahabat kalau Nabi SAW hantar kamu pergi jumpa dengan dia, royak lagu ni dah. Ambil waktu. Ambil waktu. Dia tak buka surat tu, gapo-gapo dia tak buka situ. Orang royak lagu tu. Itu maknanya ajaran disiplin. Lagu tu kalau suruh buat gini mesti ke mana-mana pun betul. Nabi SAW kata. Kalau dia suruh ambil saja, jangan buka. Gitu cara dia. Sebab apa? Ajaran itu ajaran ikut pemerintah, pemimpin itu begitu taat sekali, betul sekali. Lepas tu ni pula Nu'man bin Bashir juga dia kata yusawwina fi sufuf. Nabi SAW meletakkan kami sama betul lah dalam saf. Seperti mana diperbetulkan kayu tu dia kena betul molek, bulat molek sebelum panah masuk mata dia. Anak panah. Kalau tidak dia tak pergi molek. Dia tidak jadi molek anak panah. Anak panah tu baru tepat kepada sasaran yang kita kehendaki apabila dia dibentuk, dibuat dengan baik. Bulat molek, betul molek, licin molek, sama molek. Tidak kata ni timbul ni kasak-kasak. Tidak lagu tu. Betul tu maknanya berlalu benar lah. Sah ni pun lagu tu juga. Ni tak betul lagi. Betul. Ni tak betul lagi. Betul. Ni dah ada tubik sikit, pakai sikit. Maknanya gitu. Sebab kita nak buat anak panah kan, sini tak betul lagi. Alik ni pula tengok belakang. Gitu. Sehingga baginda yakin bahawa kami telah menerima pengajaran itu daripadanya. Dan kami telah faham. Pada suatu hari baginda pun paling menghadap pula. Tiba-tiba dia tengok ada seseorang tertonjol ke hadapan sedikit dadanya. Baginda pun terus bersabda, sama ada kamu betul ke saf, atau kalau tidak Allah akan memalingkan muka-muka kamu. Tadi memalingkan hati-hati kamu, memperselisihkan hati-hati kamu. Ini memalingkan muka-muka kamu. Paling muka ni jadi tidak bersatu lah. Itu menunjuk isyarat kepada tidak bersatu lah. Tidak beradab muka. Tuhan akan paling. Ini paling semua orang balah lah. Ini tak tengok, ni paling lah, ni paling kot ni. Maksudnya hasil dianya akan menimbulkan perbalahan, bukan kesatuan, perpaduan, tidak. Tapi kalau sama sah, itu keberkatannya. Allah SWT akan samakan hati kita.
Lepas tu riwayat daripada Bara bin Azib, beliau kata Nabi SAW pergi berjalan di tengah-tengah saf, di celah-celah saf. Daripada sebelah sini dia pergi kali ni, daripada sebelah sini ni nak sembahyang ni, hok nak pergi perang pun dia cek lagu tu juga, nak pergi perang dia cek lagu tu juga, betul dah kau ada belakang dah kau tidak, berdiri molek dah kau tidak. Kalau salah ke depan sikit dia betul. Hok tu ketika nak pergi perang, hok ni bukan nak pergi perang, nak sembahyang ni, lepas qomat dah ni, betul. Berjalan di celah-celah saf itu dari satu penjuru ke satu penjuru dengan menyapu dada kami. Yang ni kalau kami ke depan sikit, dia sapu belakang. Dan bahu-bahu kami, tak betul ni, sapu bahu. Sapu tu maksudnya peganglah dengan lembut, maksudnya lembut, betul. Wa yaqulu, dan baginda bersabda, jangan berselisih, nanti hati kamu pula berselisih. Berselisih ni makna tidak sama lah, tidak serupa. Jangan buat tak serupa lah, nanti tak serupa pula hati. Dan Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla dan malaikat Allah merahmati orang yang berada dalam saf-saf di hadapan, saf-saf yang pertama. Dan malaikat mendoakan kebaikan dalam saf yang pertama. Mana ada kelebihan, saf pertama tu ada kelebihan. Riwayat daripada Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamalkan di sini oleh kerana Nu'man bin Bashir tu tidak sebut sufufana, maka perawi di bawah dia kata yakni, maksud beliau iaitu saf-saf kami. Saf-saf kami, menyamakan, bukan menyamakan golongan, menyamakan saf. Sehingga apabila kami berdiri untuk sembahyang, fa idza stawaina, bila kami berdiri untuk sembahyang, bila kami telah sama kedudukannya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Maknanya hak tadi dia buat tu selepas qamat. Dan kalau tu imam buat lagu tu, tidak termasuk dalam bid'ah. Tak termasuk dalam bid'ah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tu. Tapi baru ni kan kita bincang masalah bid'ah ke apa. Kalau lepas qamat tu kita duk kata pula, mari sembahyang, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dia panggil taswib. Tapi kalau lepas qamat saat ni, dia kata betul, sah. Ada lagi tak betul? Tak betul. Pergi. Betul. Lepas pada betul kita kata pakai bahasa sikit, kena qamat lain kan? Tak. Qamat tadi jugalah. Tak apa lagu tu. Sebab apa? Nabi SAW sendiri buat lagu tu. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar ni, mengikut satu sanadnya, mengikut satu sanad lagi, tak ada sebut Ibnu Umar tadi, beza tadi kan, yang kita sebut dah tadi. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf, sempurnakan atau betulkan saf-saf, dan samakan bahu-bahu kamu, wasuddul khalal, tutuplah atau penuhi tempat-tempat kosong, jangan biarkan tempat kosong. Ni banyak kita tengoklah di masjid-masjid kita ni, waktu kecewa sikit lah. Ini semua tak ada kerana lain, kerana kejahilan sebenarnya. Kerana kejahilan, dia tidak tahu bahayanya kosong tu, celah-celah tu. Kadang-kadang boleh pergi lagi kosong, tak pergi. Pasal apa? Dia akad takbir dah, dia semayang. Boleh jalan pergi tu, tak jadi masalah tu. Takbir dah pun, tengah rokok boleh jalan, apa-apa je. Jangan tengah sujud, sudah lah. Tengah sujud lah ke mana pula? Ataupun tengah duduk antara dua sujud tu payah, kita kata. Kalau tengah rokok boleh jalan. Katakanlah jadi kosong, sebab orang yang duduk depan tu dia pergi ke depan sebab ada kosong depan. Hak alik belakang ni tak boleh biarkan kosong, dia tak apa jalan pergi, dia kena isi hak kosong itu. Sebab kalau kosong, hak tadi Nabi SAW nampak syaitan pergi. Bila syaitan ada, tak molek selalu lah. Jemaah kita tu, kumpulan kita akan jadi tak molek selalu. Cuba betul tu. Walinu bi aidi ikhwanikum, dan berlembutlah di tangan saudara-saudara kamu. Apa makna berlembutlah di tangan saudara kamu ni? Kalau orang ajak kita mari ke depan, jangan kita buat kerah, dah ada tempat kosong. Kalau orang ajak kita biar rapat sikit, jangan kita buat kerah. Berlembutlah di tangan saudara-saudara kamu. Dia ajak berdekat, ikutlah dia, maknanya turut dia. Kalau budak tu duduk depan, orang tua erat bagi ke belakang, jangan buat kerah. Sebab hak lebih sesuainya orang tua duduk tempat tu. Orang tua dulu biar penuh, sah depan tu hak moleknya. Jangan hak tidak sunat, tidak apa tu, tak molek lah.
Tapi kalau orang eret kita, kita kena tunggu dia dengan lembut, jangan buat keras. Jangan buat keras. Kalau orang betul kita tunggu. Jangan nak kira balah pula di situ. Itu makna berlembutlah di tangan saudaramu. Ikut dia. Satu lagi maknanya bila orang nak masuk celah kita kan, nak pergi ke depan, kita tak pergi ke depan, kita kena lembut. Lembut tubuh kita, bahu kita, jangan buat keras. Tak buka ke dia ruang. Ataupun orang nak tubik batal air sembahyang ni, kita buat keras gitu. Tak apa, kita lembut sikit, kesok sikit kau, buat gitu sikit kau, kecil sikit kau, kita biar dia keluar. Jangan sampai ada orang batal air sembahyang pun dia berasa susah ni, pakai sembahyang dengan tak ada air sembahyang. Lagu tu lagu mana? Jangan sampai gitu. Apabila kita bekerja sama, maknanya orang-orang yang tak ada air sembahyang batal, walaupun dia duduk dalam sembahyang pertama susah nak keluar, aku tak apalah. Dia tahu orang mudah, orang bekerja sama. Itu maksudnya linu bi aidi ikhwanikum. Tapi Isa, menetuk guru Imam Abu Daud ini, sebab dia riwayat daripada dua orang tok guru dia tak ada sebut bi aidi ikhwanikum. Cuma dia ada sebut linu, berlembutlah kamu. Lebih kurang je maksud dia. Jangan kamu biarkan ruang-ruang untuk syaitan. Jangan kamu tinggalkan ruang-ruang untuk syaitan. Maksudnya tempat-tempat kosong tu jangan ada. Kena masuk. Kalau sudah akad tak beda, jalan, tak apa, tidak batal sembahyang. Cumanya kalau mazhab Syafi'i, dia kata jangan 3 langkah tu betul-betul, 2 langkah berhenti, lepas tu berjalan lagi 2 langkah berhenti, lama-lamanya sapal. Tapi kalau mengikut mazhab Hanafi, Ahmad ke apa ni semua ni, tak apa, jalan lagi lah, tak apa. Dia kira tidak jauh tu, bukan sepuluh jalan nak pergi Kedah tu, dapat kau 2-3 sah. Siapa sah ni kosong, duduk situ dulu, lepas tu ada sah depan, jalanlah pula. Tidak semesti berhenti 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti. Kita nak kata lagu tu ada ke sunnah, dia kata. Cuma Namun ni kata buat kerja gerak geri yang banyak tu 3. Dia kira bahasa Arab ni jamuk tu 3. Sebab tu sekat 2 boleh, kalau 3 tu banyak lah tu. Dia pegang dari segi umum. Namun ni tak pegang umum tu. Dia kira ramah ke orang duduk jalan sama Nabi SAW. Tak ada pula kata jalan tu bagi peringatan, molek sikit, 2 langkah kena berhenti, 2 langkah kena berhenti. Ada kena tu? Tak ada. Bila tak ada, tak apa. Gitulah dia pegang. Sesiapa yang menyambungkan saf. Sebab apa penting tu? Sesiapa yang menyambungkan saf, hak saf putus. Kita pergi masuk celah tu, Allah akan hubungkan dia dengan rahmatnya. Boleh rahmat Allah SWT. Jangan kita rasa saja tu, boleh pahala tu. Dan sesiapa yang memotong, ada kosong, dia tidak pergi. Itu makna potong tu. Allah potongkan dia, putuskan dia daripada rahmatnya. Mana tak boleh buat lagu tu. Kita pergi sembahyang dah nak dapat rahmat, Allah SWT pula kerak potong, tak beri rahmat kita. Apa maknanya? Rugilah. Dengan sebab itu tak boleh buat lagu tu. Kalau ada berlaku itu sebenarnya kerana kejahilan. Kalau tidak jahil, tak akan berlaku lagu tu. Sebab apa? Setiap sahab depan tu lebih baik daripada sahab belakang. Kita nak pergi ke tempat yang lebih baik. Ini berdasarkan hadis ni banyak ni. Makna dia apa? Makna dia tu pun kalau dari segi falsafahnya tinggi sangat. Tinggi sangat. Hak naknya duduk di belakang tu imam. Kira-kira kalau tu imam rebah, boleh ganti tu imam. Gitu. Hak nak. Lepas pada tu menyahut semua tu betul-betul ikut tu imam tu dalam sah yang pertama. Kalau mati, sanggup mati mula-mula sekali. Kerana Islam. Panggilan Tuhan. Hayya 'ala salah. Tu. Sanggup mati. Kalau apa-apa pun kerana Islam ni mula-mula sekali. Kalau tak boleh mula-mula sekali, nombor 2. Tapi bersedia untuk mati, untuk buat kebajikan apa-apalah, nombor 2. Nombor 3, dan begitulah. Kau depan, kau boleh. Lepas tu Nabi SAW kata, kamu betulkan saf kamu itu dan dekat-dekatkan saf. Jangan jarak tu jauh. Jangan renggang sangat. Semua-semua orang kita ni dia buka kaki dia bukan main luah kaki tu. Padahal tidak gemuk mana pun, tidak kata masalah poha dia apa jadi rapat sangat dia terpaksa kena buka, itu lain cerita. Tapi pasal dia buka luah menyebabkan jadi orang sikit lah boleh duduk.
Sepatutnya kita sempitkan. Apa orang lain boleh mari duduk apa-apa gitu. Ni dia buka luar. Tu tak kena. Dia suruh sama, dekatkan saf itu. Dan samakan tengkuk-tengkuk. Samakan tengkuk tu mana bahagian atasnya? Betul. Bahagian bawah tumit. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, aku benar-benar nampak syaitan. Betul-betul aku nampak syaitan masuk di celah-celah saf tu. Duduk macam anak kambing hak hitam. Hak Tuhan buka ke dia lah, Tuhan kasah ke dia. Wi nampak. Tuhan wi nampak ke Nabi lagu tu. Kita tak nampak. Tak nampak pun dia ada kita lagu tu lah. Maknanya jangan bagi ruang. Begitulah juga dalam saf, dalam jemaah, dalam masyarakat, dalam kumpulan Islam ni, jangan ada musuh masuk. Kalau musuh masuk, dia senang nak cocok nak tukuk dia. Jangan ada musuh. Biar semua pokok kita berlaku sebaris, sekata berlaku, ikut imam yang sama. Sepatutnya kalau lagu tu kan molek. Lepas tu riwayat daripada Anas, dia berkata Nabi SAW bersabda, betulkan saf-saf kamu, kerana membetulkan saf itu termasuk di dalam kesempurnaan sembahyang. Bahkan Ibnu Hazm, puak-puak Zahiri kata kalau tak betul saf tak sah sembahyang. Siapa setara tu? Sebab dia kata min tamamis salah. Mana sebahagian walaupun hak ni perbuatan membetulkan saf ini sebelum sembahyang lagi, tetapi min itu dia kira sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Sebahagian. Mana hak tu dikira sebagai sebahagian daripada hak sembahyang. Jadi tak sah sembahyang, kata dia. Tetapi jumhur ulama tidak kalah siapa kata begitu. Cuma dia kata termasuk di dalam menyempurnakan perkara yang menyempurnakan sembahyang. Sembahyang tu jadi dah, cuma tak sempurna. Kalau kita betul sah ni, di antara hak yang menyempurnakan sembahyang tu. Banyaklah di antara yang menyempurnakan sembahyang, banyak lagi lah hak lain-lain. Hak sunat-sunat tu kalau kita buat, dia menyempurnakan sembahyang. Selain daripada hak tu, hak ni, iaitu betulkan saf tu. Tidak sajalah, tidak kata kita kena jaga hak dalam sembahyang, baca hak sunat-sunat tu saja untuk sempurna sembahyang kita. Lepas tu macam-macam lah hak kita buat dalam sembahyang tu kan. Kalau hak akak tangan mengikut setengah-setengah mazhab tu, dia kata sunat, kita buat juga hak tu, hak sunat untuk menyempurnakan sembahyang kita je. Kita ingat tu, tidak tu saja, di luar daripada sembahyang ni, saf itu pun di antara yang menyempurnakan sembahyang kita juga. Kalau tak sama hak tu, ataupun enggan ada ruang, tak sempurna juga sembahyang. Itu mengikut jumhur ulama. Tak sempurna sembahyang. Ia tidak termasuk dalam hakikat sembahyang itu sendiri. Dengan arti sembahyang itu tak sah, tidaklah sampai gitu. Tapi kalau nak dapat kesempurnaan sembahyang, termasuk kena jaga itu juga. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik. Pada satu hari, satu orang itu dia duduk dekat Anas, sembahyang dekat Anas. Anas pun kata, mu tahu ke apa ni dibuat benda ni, disediakan benda ni. Kayu lah, ada kayu, macam katil kayu gitu. Saya kata, sungguh saya tak tahu. Sungguh pun saya tak tahu. Anas pun kata Rasulullah SAW letak ni tangan dia, pegang tangan. Dan dia kata betul, saf kamu, samakan saf kamu. Dalam riwayat yang kedua ni serupa tu juga, cuma dia pegang tangan kanan, paling sebelah kanan, betul saf kamu. Alik ni pegang tangan kiri, bila dia paling kiri, dia pegang tangan kiri pula, tukar ataupun kayu sana ni. Dia kata betul saf kamu gitu. Tetapi hadis ini kedua-duanya tidak sahih, dhaif. Kedua-duanya dhaif. Kedua-duanya dhaif. Sebab apa? Sebab dalam sanadnya ada Muhammad bin Muslim bin As-Sa'ib, sahib al-Maqsurah, itu majhul. Perawi yang tidak diketahui. Sebab itulah dalam syarah kita ni dia ada sebut selain daripada Muhammad bin Muslim tu, Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Az-Zubair, iaitu cucu kepada Abdullah bin Az-Zubair. Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Az-Zubair, dia ni seorang lagi dhaifnya dalam sanad ni. Dia kata dhaiful hadis. Imam Ahmad kata, saya tak ada nampak orang yang puji dia ni, puji hadis dia. Ibnu Ma'in juga kata dhaif. Pada tempat yang lain, ketika yang lain pula dia kata laisa bi syai', tak ada gapo.
tak pakar lah. Kalau kita kata bahasa Kelantan, laisa bisyai ni tak pakar. Laisa bisyai ni tak ada kau satu. Tak boleh nak kira lah, tak masuk hitungan. Lepas tu cucu Abdullah bin Az-Zubair, gitulah orang ni. Walaupun cucu orang yang hebat kan, tapi ada gitu. Ada hak kurang, ada hak lebih lagi daripada tok nenek kadang-kadang. Ada hak kurang. Abu Hatim kata saduq kathirul ghalab, banyak kesilapan dia, tak kuat. Wa dzakarahu Ibn Hibban fi thiqat, tapi Ibn Hibban kata thiqat, termasuk dalam thiqah dia. Ibn Hibban, sebab itulah orang kata dah Ibn Hibban ni dia mudah raih lah kita kata. Lepas tu Muhammad bin Muslim tu dua orang ni. Dalam riwayat yang kedua pun ada juga Muhammad bin Muslim ni, dan Mus'ab bin Thabit itu pun ada juga. Jadi kedua-dua riwayat ini tak boleh dipakai lah, tak boleh. Maknanya tak mesti, tak boleh lah mana seseorang tu iman tu nak buat sebagai satu ketetapan, dengan arti ikut sunnah Nabi buat lagu tu, nak berhujah dengan tak boleh. Tapi jajar sekali kalau buat tak apa, tidak sebagai satu yang tetap, sebab dia dhaif, bukan maudhu', dhaif. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakan saf yang pertama, yang di hadapan. Al-muqaddam itu maknanya yang di hadapan. Kemudian yang mengiringinya, jaga molek saf mula-mula tu. Lepas tu saf nombor 2. Lepas tu saf yang berikutnya. Kalaupun nak ada sebarang kekurangan, biarlah ada pada saf yang di belakang. Apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia nak ayatnya hak duduk dekat tu imam ni, dia kena orang kuat. Maknanya tu imam ini dari segi hikmah dia, falsafahnya semaya jemaah tu imam. Tu imam ni lah jadi pemimpin yang bentuk orang di bawah dia. Hak dia bentuk tu pelapis dia tu, hak pelapis mula-mula tu nak kena kemahna. Biar boleh ganti dia lah, kira-kira je. Kalau tak buat lagu tu dalam apa kerja pun tak jadi. Kalau kita kata nak menego, lagu tu juga. Nak ngaji pun, keturunan kita pun ada lagu tu juga. Anak murid pun lagu tu juga. Kalau kita tak boleh bentuk hak tu, tak boleh pergi jauh. Sah pertama. Lepas tu sah kedua. Kalaupun nak ada sebarang kekurangan, biarlah hak di belakang. Sebab apa, manusia ni ada kelemahan dia, kita tahu. Tapi janganlah hak 2-3 ni, 2-3 generasi ni, 2-3 pelapis ni kurang. Jangan. Sebab apa? Dia akan ada kelemahan lah, tak erat nak bawa body lah kalau lagu tu. Kalau untuk nak mengharungi perjuangan, dia kena kuat. Itu pengajarannya. Dengan sebab itulah kita pun nak duduk situ tu kena peringat boleh. Kena bersedia sungguh dengan sedar. Barulah kita faham, barulah ada hasil. Kalau tidak kah, jak mudah waktu pergi sembahyang jemaah, tapi berubah dah. Apa dia tak faham tadi lah. Maksud tuntutan itu makna bersedia kerana Islam mula-mula sekali, tepat sekali. Kalau mati mula-mula tak apa. Kalau gapo-gapo pun dia yang mula-mula. Gitu. Dengan sedar lagu tu dan dengan mengubah, baru jadi. Kalau tidak, ialah termasuk dalam hak zahir gitu. Masuk dalam hak zahir tak siapa maksud. Sebab tu kita tengok ramai orang Islam ni duduk buat banyak hak dari segi hak zahir, buatlah kau pergi hajilah kau ramai bila orang Islam. Kalau semayang pun ramai, kalau buat macam-macam lah kita tengok ramai, tetapi makna dia tu, makna daripada setiap pengajaran itu faham ke tidak? Hak tu masalah, sebab tu tidak ada perubahan. Kalau kita faham, barulah kita nak berubah. Barulah kita tahu apa makna kita buat ni. Kita akan rasa kita berbohong, kita akan rasa kita pelawak, kita berdusta, kita main-main dengan Tuhan. Kita dari segi kita pelawak diri kita tu macam kita lah sanggup mula-mula sekali, tapi dari segi perbuatan kita tidak lagu tu. Itulah sebab jadi orang Islam ni jadi mundur ke belakang. Bab as-sufuf. Ni. Pasal lagi.
Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik, orang-orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling lembut bahunya dalam sembahyang. Lembut bahunya dalam sembahyang apa makna? Maknanya kalau orang nak lalu, orang terbatas sembahyang, dia nak lalu ke celah kita, sebab kata tadi lah, dia pelembut. Dia lembut bahu dia tu lah, tidak kata wak kerah gitu, tidak. Lembut bahu dia. Dalam sembahyang ni maksudnya. Begitu juga lembut bahu ni, kalau orang ajak dia pindah. Dia pindah, pergi ke depan, dia pergi. Kalau orang eret dia misalnya, dia turun. Pegang bahu dia turun. Itu maknanya lembut bahu dia. Bukan kata wak kerah situ. Itu yang paling baik, walaupun dia berada dalam sembahyang. Bukan menghalang dia daripada bergerak bila dia sembahyang, tidak. Misalnya tempat kosong, orang pun eret, pakai eret dia, tolak dia kau pergi ke depan, turutlah. Hak tu yang paling baik. Tetapi sanad ini juga tidak kuat, tidak kuat. Kerana ada beberapa orang yang majhul. Ada beberapa orang yang majhul. Yang pertama iaitu Ja'far bin Yahya bin Thauban Al-Hijazi. Ali ibn Madini mengatakan majhul. Ibn Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan majhulul hal. Lepas tu pak saudara dia meriwayatkan Umarah bin Thauban. Hak ni Abdul Haq mengatakan majhul, tetapi orang lain tidak mengatakan majhul. Tetapi oleh kerana ada juga seorang perawi itu, dia tidak kuat lah. Tidak kuat. Walau bagaimanapun, berdasarkan dalil-dalil yang lain, hadis-hadis yang lain banyak lagi, makna Nabi SAW suruh kita ni mudahlah dalam sembahyang. Mudah dalam sembahyang. Tidak kata buat kerah gitu, tidak. Babus sufuf bainas sawari, wallahu a'lam.